لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tajuk tazkirah pada hari ini ialah ibadah sa'ir, peristiwa Safar dan Marwah melambang keteguhan iman Siti Hajar. Sa'ir adalah rukun haji dan umrah yang merupakan satu perbuatan bagi mengingati peristiwa Siti Hajar yang berulang-alik antara Bukit Safar dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali mencari air untuk dirinya dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu Hajar telah ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam di sisi Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rukun sa'ir di antara Safar dan Marwah adalah berdasarkan kepada peristiwa ini. Kedudukan Bukit Safar berada sejauh 130 meter di bahagian selatan Kaabah, Marwah pula kira-kira 500 meter. Jarak perjalanan sa'ir antara Safar dan Marwah adalah sejauh 450 meter satu perjalanan. Jumlah 7 kali ulangan adalah kira-kira 3,150 meter bersamaan dengan 3.1 kilometer. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim AS telah meninggalkan isterinya Hajar dan putera kecilnya Ismail di lembah yang tiada berpenghuni di sisi Kaabah. Bayangkan betapa sedih dan pilu seorang insan untuk berpisah dengan isteri dan anak yang disayangi. Tetapi kerana ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada Allah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan kedua insannya yang dikasihi di sisi Kaabah dengan dibekalkan doa dan harapan semoga memelihara mereka berdua dan zuriat-zuriatnya yang akan datang. Bagaimana fikiran seorang isteri pula ketika ditinggalkan suami bersama anak kecil di tempat yang tidak mempunyai makanan dan sumber air? Di sinilah ucapan Hajar, kepada siapa kamu serahkan kami? Adakah Allah perintahkan kamu demikian itu? Lantas Ibrahim menjawab, ya, dengan penuh yakin. Hajar berkata, kalau begitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabaikan kami. Justru ia terkaya dengan Khalid dan makhluk. Nabi Ibrahim berdoa ketika itu, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, kian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hajar merupakan seorang wanita mukminah yang bertakwa kepada Allah. Dia rela ditinggalkan suaminya walaupun Mekah waktu itu tiada penghuni, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan. Hajar yakin terhadap Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu dia tidak akan mensia-siakan dirinya dan putranya yang masih kecil. Setelah beberapa hari kemudian, bekalan makanan telah habis. Ismail menangis kelaparan dan kehausan. Dengan susu di badannya telah kering. Sebagai seorang ibu, dengan azam yang kuat berusaha mencari air. Ismail diletakkan di sisi Kaabah. Lalu dia berlari menuju ke Bukit Safar yang tidak jauh dari situ. Di sana, dia melihat sekeliling kalau-kalau ada air. Dilihat di Bukit Marwah, bayangan seolah-olah ada air di sana. Hajar pula berlari ke Bukit Marwah dengan harapan bertemu air. Tetapi rupanya hanya fata morgana kerana cuaca yang panas terik menimbulkan bayangan seperti air. Berlari semula Hajar ke Bukit Safar. Demikian dilakukan oleh Hajar berulang-alik di antara Safar dan Marwah sebanyak 7 kali. Begitu solid iman Hajar yang masih penuh harapan dan tidak putus asa atas rahmat Allah. Iktibar dan pengajaran daripada peristiwa Hajar yang boleh kita sama-sama hayati. Allah telah mewajibkan ibadah sa'ir kepada hamba-hambanya ketika menunaikan haji dan umrah sebagai lambang bukti kesabaran,
dan keteguhan iman seorang wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah. Jika kita melakukan ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah, sepatutnya kita mengenang betapa kesusahan yang dialami oleh Hajar ketika mula-mula menerokai bumi Mekah dahulu, dan kini kesulitan-kesulitan itu telah diganti dengan 1000 macam nikmat karunia ilahi. Tidakkah kita mahu bersyukur? Apabila mengenang kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu seperti Hajar dan keluarganya, maka sudah tentu kesulitan yang kita hadapi pada hari ini adalah sangat kecil. Tidak wajar seandainya kesulitan yang kecil itu kita mengeluh dan berduka cita sehingga lupa akan nikmat Allah yang tidak terhingga banyak yang telah kita terima. Sebelum saya akhiri majlis tazkirah pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga saya dan semua peserta SPSU menjadi tetamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjemputku menjadi tetamu agungmu, walaupun aku sebenarnya tidak layak. Wahai Allah, dalam ramainya manusia di rumahmu, akulah yang paling berdosa, akulah yang paling hina, akulah yang paling tiada apa, akulah yang paling banyak melakukan maksiat. Wahai Allah, ampunkanlah segala dosaku, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebesar pasir di pantai, walaupun sebesar gunung Uhud, walaupun memenuhi antara langit dan bumi. Berbaju kurung, kain sutera, tampaknya indah, berhias labuci. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.